Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Muhammad Azizi Rahim dalam Berita Pagi Sarawak edisi Ahad 16 April. Kita mulakan dengan perkembangan ini. Masyarakat Islam perlu merebut peluang di akhir bulan Ramadan dengan mengimarahkan masjid dan surau, termasuklah memperbaiki hubungan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan menjelaskan langkah tersebut mampu melahirkan insan yang cemerlang menurut Islam. Ujar Datuk Amar Awang Tengah, ia juga selaras dengan era kemajuan yang kini meningkat maju yang berkehendakkan masyarakat Islam perlu meningkatkan kemahiran diri dalam pelbagai bidang yang diceburi agar tidak tercicir daripada arus pembangunan. Beliau berkata demikian pada Majlis Khatam Al-Quran dan Tadarus Al-Quran jarak jauh bersempena bulan Ramadan di Masjid Besar Darul Makmur daerah Lawas. Majlis tersebut disertai oleh 1,000 peserta 72 kumpulan daripada kampung di daerah Lawas. Pada majlis tersebut turut diadakan majlis penyampaian sumbangan daripada Lembaga Amanah Khairat Islam Lawas dan penyerahan sumbangan raya kepada pegawai-pegawai masjid dan surau daerah Lawas. Terdahulu, Datuk Amar Awang Tengah turut hadir ke majlis makan malam 7 Liko di surau kampung Tanah Sibagon, Merapok, Lawas. Keselamatan pengguna jalan di Sarawak sentiasa mendapat perhatian serius oleh kerajaan, khususnya Kementerian Pengangkutan Sarawak dan Majlis Keselamatan Jalan Raya Sarawak serta agensi-agensi terlibat. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, setiap tahun bilangan kes kemalangan meningkat setiap kali musim perayaan berikutan pertambahan bilangan kenderaan dan motosikal di jalan raya. Oleh sebab itu, Datuk Seri Lee memberitahu setiap kali menjelang perayaan kempen keselamatan jalan raya sentiasa diadakan untuk mengingatkan pengguna jalan raya supaya lebih berhati-hati. And we hope that by reminding all our road users on occasion like this, we will be able to reduce from the road accidents. I think people need to be reminded. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada kempen keselamatan jalan raya bersempena dengan perayaan Hari Raya Aidilfitri 2023 di Miri. Untuk rekod, Miri merekodkan sebanyak 842 kes kemalangan jalan raya dari Januari hingga 13 April 2022 meningkat 15.7% iaitu 975 kes bagi tempoh yang sama tahun ini. Manakala kadar kemalangan maut menunjukkan pengurangan sebanyak 14% daripada 14 kes kematian pada tahun 2022 kepada 12 kematian pada tahun ini bagi tempoh yang sama. Sehubungan itu, beliau menyeru pengguna jalan raya supaya lebih berwaspada dan berhati-hati pada setiap masa agar selamat tiba ke destinasi. Kempen keselamatan jalan raya Sarawak adalah inisiatif Kementerian Pengangkutan Sarawak untuk membincangkan maklumat keselamatan jalan raya, kesedaran keselamatan jalan raya dan perubahan tingkah laku di samping penyebaran sikap yang betul kepada semua pemandu dan pengguna jalan raya. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin dalam satu kenyataan memberitahu Jawatan Kuasa Pengurusan Trafik Bandar Sarawak mengesyorkan pembinaan lorong khas untuk bas dimasukkan ke dalam dasar perancangan bandar terutama di bandar-bandar utama di negeri ini. Datuk Seri Lee Kim Shin memberitahu ia dipersetujui bersama jawatan kuasa tersebut dalam mesyuarat pertama 2023 pada Jumaat bagi pengurusan trafik bandar yang lebih sistematik dan selamat sekaligus melindungi alam sekitar. Katanya jawatan kuasa tersebut akan meneliti isu trafik bersama-sama dan mencadangkan projek dan inisiatif yang bersepadu untuk disegerakan bagi menyelesaikan isu trafik berbangkit secara lebih terkoordinasi. Mesyuarat tersebut katanya turut memberi tumpuan kepada isu penyelarasan projek dan program yang dijalankan oleh pelbagai agensi seperti Dewan Bandaraya Kuching Utara dan Jabatan Kerja Raya berkaitan trafik bandar termasuk pusat operasi. Sarawak Metro Sdn Bhd turut memberi taklimat kepada ahli jawatan kuasa berkaitan sistem pengangkutan bandar Kuching KUTS dan gambaran keseluruhan projek Autonomous Rail Transit ART. Jawatan Kuasa Pengurusan Trafik Bandar Sarawak telah diluluskan oleh Kabinet Sarawak pada Ogos tahun lepas untuk bertindak sebagai platform bagi membincangkan isu lalu lintas bandar. Ia juga bagi melaraskan inisiatif, program dan projek untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan lalu lintas. Pencapaian pihak berkuasa tempatan PBT di Sarawak pada tahap terbaik.
Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ia dinilai berdasarkan keupayaan agensi itu melaksanakan pelbagai projek pembangunan di sesuatu kawasan dalam tempoh masa yang lebih cepat. Majlis Daerah ataupun PBT di seluruh negeri Sarawak adalah satu agensi pelaksana selain daripada JKR, DID dan juga jabatan-jabatan yang lain. PBT adalah salah satu organisasi yang telah diberi amanah. And so far so good. I am very satisfied with their performance. Even though kita ini tidak mempunyai staf yang begitu banyak, but they do work, and in fact ramai projek-projek yang dilaksana yang a lot of people requested the PBT to implement the project because they know that we can do it faster. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas majlis upacara angkat sumpah pengerusi, timbalan pengerusi dan ahli-ahli Majlis Daerah Limbang. Pada majlis itu, seramai 30 orang mengangkat sumpah jawatan bagi tempoh 1 April 2023 sehingga 31 Mac 2025. Majlis turut memberi penghargaan kepada 9 mantan ahli majlis yang berkhidmat sebagai kaunselor sebelum ini. Sementara itu, Datuk Dr. Penguang dalam ucapannya mengingatkan kepada mereka yang dilantik ini untuk menjalankan tanggungjawab sebaiknya selain sensitif dengan aduan serta keperluan rakyat. Bahkan katanya, lantikan kaunselor diwakili pelbagai etnik, justru keperluan mereka perlu didengar. Ibu bapa disuruh untuk menitik beratkan pendidikan anak-anak mereka walaupun sibuk, sebaliknya perlu sentiasa bekerjasama dengan guru dalam pembelajaran anak mereka. Ahli Parlimen Miri Chew Chun Man berkata, hanya melalui pendidikan sahaja dapat mengubah kehidupan seseorang ke arah yang lebih cemerlang pada masa hadapan selain sokongan dan dorongan daripada ibu bapa serta guru. Bagaimanapun, Chew menjelaskan sikap ibu bapa yang sentiasa bekerjasama dan mengambil tahu pelajaran anak-anak mereka mampu mendorong anak-anak lebih cemerlang. Beliau berucap merasmikan mesyuarat agung tahunan Sekolah Menengah Kebangsaan St. Joseph Miri di Miri. Beliau juga berharap yang di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG yang dipilih untuk terus komited dalam melaksanakan tanggungjawab dalam membantu pihak sekolah menyediakan persekitaran pembelajaran dan pengajaran yang kondusif. Pada majlis itu juga beliau mengumumkan geran kerajaan berjumlah RM5,000 kepada PIBG SMK St. Joseph Miri bagi melaksanakan aktiviti mereka. Nasib anak-anak yatim sentiasa diberi perhatian, malah terdapat institusi yang ditubuhkan untuk menjaga kebajikan mereka seperti Kompleks Peryatim di Jepak. Malah pada musim perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri ini, golongan tersebut diberi sumbangan sewajarnya oleh pelbagai pihak. Menurut Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip yang juga pengerusi Lembaga Kebajikan Islam Bintulu LAKIP, usaha membantu golongan tersebut juga terus dijalankan oleh pihak LAKIP dan Pertubuhan Anak-anak Yatim Bintulu. Anak-anak yatim kita diambil kira. Masa depan mereka adalah terjaga. Kita mempunyai bangunan peryatim. Kita mempunyai sistem membantu anak-anak yatim dan anak-anak yatim boleh berjaya di dalam masyarakat kita. Banyak anak yatim yang telah berjaya dan boleh menjadi contoh. Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis penyampaian sumbangan LAKIP dan Pertubuhan Anak-anak Yatim Bintulu di Bintulu. Tahun ini, seramai 1,866 penerima terdiri daripada golongan yang memerlukan menerima sumbangan daripada LAKIP yang melibatkan kos sebanyak hampir RM300,000. Malah, jumlah yang diterima setiap individu turut meningkat daripada RM50 kepada RM150. Ia bagi membantu golongan tersebut menyambut perayaan Aidilfitri yang akan tiba. Sementara itu, pengerusi Pertubuhan Anak-anak Yatim Bintulu, Datuk Haidar Khan Asgar Khan, menjelaskan mereka mendapat sumbangan dana yang mencukupi untuk disalurkan kepada anak-anak yatim di bawah kendalian mereka. Walaupun hanya dalam 2 minggu kami memohon derma, tetapi sambutan daripada para penderma amat begitu baik. Pada tahun ini kami berjaya mendapat kutipan sebanyak 105,000
Dan untuk makluman juga, jumlah para penerima anak-anak yatim kita pada tahun ini yang ada dalam rekod kami adalah seramai 489 orang. Ini termasuk anak-anak kita yang tinggal di kompleks pariatim di Jepak. Beliau yang juga timbalan pengurusi Lembaga Kemajuan Bintulu BDA memaklumkan selain menyalurkan sumbangan tunai itu, pihak mereka turut menyediakan peruntukan bagi membantu anak-anak yatim yang menyambung pelajaran seperti memberi bantuan komputer riba. Pusat Maritim Pelita Mas Laut Miri terus memainkan peranan dalam membantu pendidikan modal insan negara ke arah mengembangkan industri perkapalan dan maritim. Pengarah urusan Kumpulan Pelita Mas Laut Sendirian Berhad, Masni Amit berkata, ini kerana rasa tanggungjawab bagi membantu anak-anak muda berkecimpung dalam bidang kemahiran khasnya industri perkapalan yang rancak di kawasan utara negeri ini. Malah menerusi kampus yang ditubuhkan beliau sejak lebih 20 tahun lalu juga diyakini banyak membantu golongan muda mencapai kejayaan selepas tamat latihan. Beliau berucap merasmikan majlis iftar bersama Pelita Mas Laut Miri dan Persatuan Melanau Miri di Kompleks Anak Yatim Hamidah Yaakob, Permajaya Miri. Program sama juga telah diadakan bersama anak-anak yatim di Sibu dan Kota Kinabalu. Pada majlis itu beliau turut menyampaikan sumbangan raya kepada 55 orang anak-anak yatim di kompleks tersebut. Baik, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak edisi Ahad 16 April. Salam Malaysia Madani, jumpa lagi.